Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kasih sayang Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan perkongsian. InsyaAllah masih muka surat berapa dah ya? Saya ingat. Berapa? 16, 17, 18. Kita nak masuk 21 Ustaz. Okey, kan. Baik. Baik. InsyaAllah kita akan masuk pelajaran baru. Ya. So, InsyaAllah saya bagi maklumat dahulu ya tentang pelajaran baru ni. So sebelum saya masuk pelajaran baru, mungkin saya sekali jalan sekejap je insyaAllah, 10 minit mungkin. Saya akan terangkan dulu pelajaran yang lama supaya kita mudah faham tentang pelajaran baru. Baik. So pertamanya saya nak ingatkan kepada kita apa yang kita belajar pada awal. Kita telah pelajari, pertamanya kita pelajari tentang apa-apa hal kita ingat balik tentang masalah mubtada dan khabar. Ini kunci utama yang kita perlu belajar dalam buku ni. Ya. Iaitu dia nak bincang tentang jumlah, ya, iaitu jumlah ismiyah. Okey. Yang mana dalam jumlah tersebut mesti ada mubtada dan juga khabar. Ya, mubtada dan khabar. Okey. Mubtada adalah isim yang dimulakan dan khabar adalah cerita tentang isim tersebut. Itu yang pertama. So antara isim yang pertama yang kita belajar sebagai mubtada adalah hadza. Hadza. Ya. Ingat ya. So hadza itulah isim isyarah, ya. Isim isyarah kata tunjuk untuk lelaki yang dekat, jenis lelaki yang dekat, ya, yang satulah, ya, mufrad. Tu ingatlah. Okey. Itu di antara perkara hadza baitun, hadza tu mubtada, baitun tu rumah. Ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah masjid, ini adalah serapan pintu dan sebagainya. Baik, itu saya telah jelaskan dan kita semua faham. Kemudian pelajaran kedua adalah kita soalan, ya, tentang perkataan ma. Ma, ya, dipanggil sebagai harful istifham. Harful istifham. Jadi bermaksud haraf, ya, jadi jenis haraf untuk kata tanya. Jadi kita gunakan dia untuk bertanya kepada sesuatu yang tidak berakal. Okey. Okey, untuk sesuatu yang tidak berakal. So macam rumah. Ma hadza, hadza baitun. Ya, okey. Kemudian kita belajar tentang perkataan istifham, hamzatul istifham, ya. Okey. A hadza. Bila ada a, mesti ada jawapan. Okey, sama ada na'am, huruf jawab dia na'am ataupun la. Kan? Kalau na'am, ini pun dah tak perlu pun tak apa ya. Kalau ada na'am, kita kata na'am hadza baitun, na'am cukup dah. Tak perlu cakap hadza baitun pun boleh, nak cakap pun boleh, tak ada masalah.
Kemudian kita belajar juga tentang A tadi. Ada soalan berkaitan bila ada istifham, harf istifham A, ya, kita kena ada, perlu jawab dia dengan la. Bila la, kalau kita kata tidak, maka kita kena jawabkan jawapan yang benar. Hadza la, hadza kursiyun. Okey. Itu di antara perkara yang perlu kita fahami dalam pelajaran ini. Baik, seterusnya. Dah selesai dah pelajaran ini. Kita tengok dekat sini. Seterusnya adalah pelajaran tentang man. Tadi kita tahu ma adalah kata tanya atau harful istifham. Ya. Sorry, bukan harful istifham, ismul istifham. Ya. Ma adalah ismul istifham, kata nama tanya. Untuk tidak berakal, tapi man adalah kata tanya untuk yang berakal sahaja. Ma untuk tidak berakal, man untuk yang berakal. Baik. Kemudian selebihnya kuasai tentang mufradat. Perkataan-perkataan. So di sini dijelaskan tentang dua perkara soalan, iaitu man dengan ma. Ma hadha, man hadha. Bezakan itu. Baik. Seterusnya, pelajaran seterusnya berkaitan dengan zalika. Zalika adalah ismul isyarah, isim ya, jadi isim. So ini juga boleh dijadikan sebagai mubtada, zalika najmun. Ya. Tapi zalika digunakan untuk kata nama yang kata tunjuk yang sesuatu yang jauh. Ya, ia boleh digunakan untuk berakal dan juga tidak berakal. Ya. Itulah perbezaan antara ma, zalika dan hadhihi. Perbezaannya adalah dekat dengan jauh. Dekat dengan jauh. Okey, baik, itu pelajaran kedua. Okey. So, pelajaran seterusnya kita mempelajari, ya, saya terangkan pada pertemuan lepas, ya, tentang perbezaan antara baitun dengan al-baitu. Tanwin dengan alif lam. Okey. Tanwin bila kita nak guna al-baitu, bila kita nak guna baitun. Okey, baik. Itu pelajaran yang telah lepas. Begitu juga maksurun. Perkataan, macam mana perkataan maksurun ini dibentuk. Ya, perkataan maksurun ini dibentuk. Okey, baik. Antaranya juga, begitu juga kita dah bincangkan juga pelajaran bagaimana perkataan jalisun itu dibentuk. Jalisun itu dibentuk. Tiga pembentukan kita belajar pada pertemuan lepas. Dan yang terakhir adalah bagaimana perkataan qadimun itu dibentuk. Ya. Ini telah kita pelajari dan saya harap kita faham, ya, perbezaan-perbezaan ini. Baik. Seterusnya, ini yang kita pelajari sebelumnya. Ya. Selesai, habis dah yang ini. Okay. Ini juga kita telah pelajari tentang perbezaan antara bagaimana nak menyebut huruf ketika dimasukkan alif lam. Ya, iaitu huruf al-qamariyah dan juga huruf syamsiyah. Okey, perkataan yang dijadikan sebagai dimasukkan sabdu kepada huruf pertama atau lam diletak huruf lam pada al tersebut dijadikan sebagai sukun. Okey. InsyaAllah kita masuk pelajaran baru iaitu Ad-Darsul Rabi' Al-Baitu. Sekarang kita akan mempelajari tentang haraf jar. Haraf jar. So, semua kita telah tahu
pelajari sebelum ini, di awal pelajaran yang kita pelajari, terdapat berapa haraf jar yang kita pelajari yang nak digunakan. Yang nak digunakan ada 7. Ya, ada 7. Yang selalu digunakan ada 7. Ya, iaitu bi, li, an, min, fi, ala, ila. Okey. Itu boleh rujuk pada kertas kerja yang lama. Boleh tengok di situ. Baik. Dan kita telah pelajari juga, selepas haraf jar, dia mesti isim. Ya, dia mesti isim. Ya. Dan untuk sementara waktu ni, pelajaran untuk pada peringkat ini, kita belajar isim tersebut mesti beralif lam. Mesti beralif lam. Dan isim tersebut, huruf terakhir dia mesti berbaris bawah. Contoh disebutkan kat sini, al-baitu. Asalnya adalah al-baitu. Tapi bila dimasuki fi, haraf jar, ia menyebabkan huruf tersebut asalnya baitu menjadi baiti, al-baiti. Okey, begitulah seterusnya. Ya, ini di antara pelajaran. Baik, seterusnya pelajaran kita akan pelajari. Okey, ini haraf jar, saya rasa saya tak perlu panjang dekat situ sebab semua kita faham tentang perkara tersebut, dah banyak kali kita ulang. Baik, di sini kita ada pelajaran seterusnya, bagaimana kita nak membuat sesuatu ayat dengan soalan. Okey. So, di sini kita akan bincang tentang lafaz aina. Okey. Aina. Pelajaran ini saya akan buat tentang soalan hari ini. Ini hari berapa bulan? 12. 12. Desember. Baik. So, apa kita pelajari yang untuk hari ini? Kita akan pelajari berkaitan dengan kata tanya. Nombor 1, perkataan kata tanya untuk tempat. Ya. Okey, saya terangkan dulu. Ya. Iaitu lafaz dia adalah, perkataan itu adalah aina. Letak nama orang pula Aina kan. Nama siapa? Aina. Apa tu Aina? Aina itu artinya, dalam bahasa Melayu artinya di mana. Di mana atau di manakah. Di mana atau di manakah. Ya. Itu so perkataan ini dipanggil sebagai kata, dipanggil dalam bahasa Arab ni dipanggil sebagai isim. Okey. Ismul istifham bil makan. Okey, ismul istifham bil makan. Bil makan. Bukan makan nasi ya. Makan maksudnya tempat lah. Ya, kata nama tanya tentang untuk tempat. Okey. Kata nama. Kata nama ya, dia still kata nama. Ingat ya, bila depan tu ada kata nama atau isim, itu mesti kategori kata nama. Tempat, tapi kata nama, kata tanya, sorry. Kata nama, kata tanya. Sorry kata tanya. Tempat, kata tanya tempat. Tempat. Inilah istifham makan, kata tanya tempat. Okey, baik. So, kita akan guna aina. Arti dia lah di mana atau di manakah. Okey, kita tengok. Nanti kita akan, okey. So, aina atau tanda tanya di mana Muhammad kan. Dia kata ini aina Muhammad. Di mana Muhammad. Mana Muhammad ada kat mana sekarang. So, dekat sini dalam bahasa kita, so saya nak tanya kat sini, kita tengok dekat sini dulu.
beberapa perkara. Okey. So kata tanya 4. So insyaAllah kita tengok kat sini nanti. Okay. So baik. Dekat sini juga untuk kita maklum, untuk kita tanya. Okey. Benda atau perkara yang ditanya. Perkara yang ditanyalah. Benda atau perkara yang ditanya. Perkara atau benda yang ditanyalah. Ini saya lebihkan, biarkan kosong. Supaya nanti insyaAllah saya akan terangkan. So, bila kita kata kat sini aina. Contoh kita kata kat sini aina. Ini kata tanyalah ni. Aina. Bila kita nak tanya. Okay. So, kita kan contoh. Kita tanya. Aina Muhammad. Contoh kita tanya. Aina Muhammad. Nama orang lah. Aina Muhammadun. Okay, baik. So, dekat sini ada perkataan yang dalam bahasa kita boleh faham lah di mana Muhammad tu faham. Tapi kat sinilah di mana beradanya. Okay. Beradanya Muhammad. Okay. Ini di antara perkara yang perlu kita faham. Ada dalam tu lah. Okay. Beradanya. Okay. Okay. Ini di antara perkara. Bila ditanyakan tentang Aina Muhammad. Dekat tengah-tengah tu di mana. Okay. Aina tu artinya di mana. Kan? Di mana. Atau di manakah. Beradanya Muhammad. Okay. Ini di antara lah. InsyaAllah kita akan tengok lagi. Okey. Kemudian, bila kita kaitkan dia dengan jawapan, kita pun jawab, okey, wah. Okay. Bila pertanyaan, dia tidak, bila sebut pasal pertanyaan, dia masih belum ada terwujudnya mubtada dan khabar. Ya, pertanyaan tidak ada susunan perkataan mubtada dan khabar. Okey. Baik. Dia ada tanya dan benda yang ditanya saja. Okey. So bila menjawab, sebab kita nak jawab untuk memberi faham, ya. Jawapan yang memberi faham, dia perlu kepada susunan tadi. Apa dia? Mubtada dan khabar. Okay. So contoh kita kata huwa. Bila kita kata huwa, contohnya kita kata huwa. Huwa. Okay. Huwa. Okay, baik.
So bila kita kata sekarang ni, kita khabar dia kita sebut kat sini lah. Ya, nanti saya akan terangkan. Khabar ni, khabar apa? Okay. Nama khabar ni dipanggil sebagai khabar syibhu jumlah. Khabar syibhu jumlah. Saya tunjukkan dululah. Mungkin saya tunjukkan sesuatu dekat kita. Saya cuba berikan dalam grup ya. Okey. Perempuan cuba buka dalam kertas kerja yang baru saya hantar ni. Tengok sekejap. Tak jumpa beritahu ya. Jumpa tak? Ada. Ada ya? Isim fa'il huruf Okey. haraf. Okey, sekejap Saya tengok sekejap. Kita tengok dekat situ. Saya terangkan serba sedikit. Okey. 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 Nampak tulisan tu jelas ya? Okey. Ini penting lah. So pertamanya yang kita biasa bacalah perkataan. Ini yang sebenarnya asas lah. Kalau kita tengok inilah penta minda yang mudah lah untuk kita faham. Ya. Penta minda yang mudah untuk kita faham. Lebih tu make up Lebih tu make up. Nanti saya akan terang lah macam mana nak pakai eyeshadow. Kan? Jangan ingat orang perempuan tu pakai eyeshadow. Lelaki pun boleh beritahu juga macam nak pakai. Tapi dalam sudut ilmu bahasa Arab. Okay, jumlah tu kita tahu dah ada dua jenis jumlah kan. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah tu dia terkandung dalam dia mesti ada mubtada' dan juga khabar. Adapun jumlah fi'liyah mesti terkandung dalam fi'il dan juga fa'il. Fi'il dan fa'il ni kita telah pelajari dalam peringkat pertama dulu. Okey, asas tu. Okey, ni peringkat kedua kita mula belajar mubtada' dan juga khabar. Kita mubtada' khabar ni jadi apa? So, mubtada' tu saya sebut sebelum ni, mubtada' tu mesti apa? Siapa ingat? Isim ma'rifah. Naam, isim ma'rifah. Dia mesti isim ma'rifah. So, hadha tu isim ma'rifah. Zalika tu isim ma'rifah. Kan? Okey. Apa tu isim ma'rifah? Apakah itu isim ma'rifah? Khusus. Pemilik cerita. Isim ma'rifah itu mubtada'. Isim ma'rifah tu apa? Isim makrifah tu sesuatu yang pasti. Sesuatu kata nama pasti. Kata nama pasti. Catat tu. Isim ma'rifah tu apa? Kata nama pasti. Okey, yang sebenarnya dah terangkan ni semua ni. Kan? Nanti kalau saya ulang nanti tak bergerak-gerak kita ni. Kan?
Okey. So kata nama pasti. So antara kata nama pasti adalah nama orang lah. Kan? Nama tempat. Tu kata nama pasti. Nama orang, nama tempat. Lagi apa? Isim dhamir tu. Huwa, huma, hum yang kita belajar dulu tu. Kan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna. Okey. Yang keempat apa dia? Isim isyarah. Zalika, hadha. Okey. Itu adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang kelima apa dia? Al-mudhaf wal-mudhafu ilaih. Al-mudhaf wal-mudhafu ilaih. Ni semua dah belajar dah ni. Ya. Itu nak letakkan sebagai mubtada tu. Okey. 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 Ini di antara. Lepas tu yang keenam apa dia? Mu'arraf bi'al. Mu'arraf bi'al. Apa dia? Yang kita belajar tadi itulah. Asalnya yang ini tu. Kalau kita tengok tadi pelajaran sebelum ni lah. Pelajaran sebelum ni. Ni panggil mu'arraf bi'al. Ya. Dimasukkan alif lam tu. Asalnya dia adalah umum. Ni kita belajar pada dah saya rasa 3 minggu kot kita dah belajar ni. Baitun ni. Kan? Okey. So asalnya baitun bila masuk al saja dia jadi sebab tu dia jadi mubtada ni nampak. Al-qalam ni panggil mu'arraf bi'al. Mu'arraf bi'al. Dikenali dengan dimasukkan sebab dimasukkan al. Okey? Okey, baik. Faham tak ni? Sunyi je tu. Orang Melayu cakap. Malaikat lalu. InsyaAllah Ustaz. Okey. Okey, kalau faham tak apa. Okey, baik. So, kita kembali kepada perteminda yang kita bincang tu. Okey. Okey. So, mubtada' ni lah. Nanti kita akan bagi perincian lagi. So, sekarang ni saya tak bagi perincian sangat-sangat. Okey. Nanti dari satu peringkat nanti ni kita akan bincang kemudian. Okey. Okey, baik. So, mubtada' tadi kita tahu dah. Jenis-jenis mubtada' dia mesti ada. Di antara dia adalah domir, alif lam, ada alif lam kan. Al-mudhaf dan mudhaful ilaih. Dan juga isim isyarah dan sebagainya. So, baik. So, dia punya khabar. Ni khabar. Nak cerita pasal khabar. Khabar yang kita jumpa sebelum ni, semua dipanggil khabar mufrad. Ya. So, sekarang ni kita nak belajar khabar syibih jumlah ni. Ni. Khabar syibih jumlah. Okey. Ini yang kita nak belajar. So, sebelum ni kita belajar khabar mufrad. Tak payah pening-pening lah. Allah, khabar mufrad apa benda. Tak payah pening. Kan? Cuma tinggal lagi saya nak kita tengok aja benda tu. Contoh macam ni. Dia kita tanya. Pelajaran sebelum ni. Yang kita ada khabar yang kita belajar sebelum. Sampailah pelajaran yang pelajaran ketiga ni. Khabar dia semua khabar mufrad. Okay? Ingat khabar dia semua khabar mufrad. Yang kita katakan. At-talibu maridun. Mubtada. At-talibu mubtada. Maridun khabar. Khabar ni semua mufrad. Okay. Nanti saya akan terangkan apa tu mufrad. Pening kepala kan. Tengah apalah benda mufrad ni. Kita tahulah jamak dengan mufrad. Tapi bila dalam jumlah, dia panggil khabar mufrad. Kenapa dan sebagainya saya akan terangkan sebentar lagi. Okay. Khabar, macam kita tak dukanu maftuhun. Kan. Ni, tengok dekat sini semua dengan alif lam. Sebagai apa? Sebagai mubtada'. Tengok. Ad-dukanu, at-tufahu, al-ma'u, al-hajaru, al-qalamu. Ya. So, ini semua perkataan yang dimasukkan alif lam. Dimasukkan alif lam. Okay. So, khabar dia kalau kita tengok dekat sini, semuanya bertanwin. Nampak tak? Dhammatain. Ladhidun, maksurun, thaqilun, maftuhun, maridun, harrun. Okay. Baik. Okay. Begitu jugalah pelajaran-pelajaran sebelumnya kita tengok pun sama je. Okay. Latihan-latihan lah. Okay.
Contoh kita ambil kat sini. Cuba perhatikan. Kan? Okay, semua ada alif lam. Semua ada alif lam. Dia punya mubtada. Okey. Sebelum ni mubtada dia hadza. Sebelum dalika. Kan? Okey. Sekarang ni mu'arraf bi'al. Mu'arraf bi'al. Okey. Dikenali dengan dimasukkan al. Okey. Kemudian tengok khabar dia. Khabar-khabar ini semua dipanggil sebagai khabar mufrad. Khabar mufrad. At-tabibu tawilun. Ni khabar mufrad. Al-maridu qasirun. Khabar mufrad. Okey. Apa itu khabar mufrad? Catat ya. Simple dia yang sebenarnya. Khabar mufrad itu adalah. Okey. Saya tulislah kat sini. Kan? Khabar mufrad. So jenis, so sekarang saya akan beritahu ada beberapa jenis khabar lah. Khabar mufrad. Okey. Okey. Macam ni lah. Saya akan terang khabar mufrad. So ada beberapa jenis khabar lah ni. Okey. Saya mungkin tambahkan kat sini. Dan kita sini tentang belah merge cells. Sini saya akan masukkan perkataan huwa. Okay. Okay. Jumlah ya. Jumlah. Okay. So sekarang ni kita tahu ada khabar. Dia mesti khabar. Faham dah? Mesti ada mubtada. Mubtada mesti apa dia? Isim ma'rifah. Saya sebut kat sini. Ismul ma'rifah. Ismu ma'rifatun. Okay. Okay. Khabar ni pula. So sekarang ni kita belajar salah satu jenis khabar. Dia panggil sebagai khabar mufrad. Dan kita telah pelajarilah khabar mufrad tu. Okay. Okay. Saya dah terangkan tadi. Contoh-contoh khabar mufrad. Khabar mufrad. Okey, baik. Apakah itu khabar mufrad? Nah, ini saya akan terangkan. Buat ni dulu. Masuk baru kod. Okey. Itu khabar. Okay. Soalan. Khabar mufrad adalah selain khabar jumlah dan syibhu jumlah. Itulah dia. Macam pening ya. Okay. So, okay. So, sekarang ni buat sementara waktu ni, okay, kita tengok kat sini. So, kita nak belajar pula, nak bincang pula tentang, okay, khabar mufrad. Kita dah tahu dah contoh. Wa Muhammad, kan? So, kita nak masuk pula khabar apa panggil? Khabar syibhu jumlah. Khabar syibhu jumlah. Inilah yang kita nak bincang ni. Khabar syibhu jumlah.
Syibhu jumlah. Apa tu khabar syibhu jumlah? Okey. Ini kita nak terangkan ya. Khabar apa? So tadi ada khabar mufrad. Contoh khabar mufrad kita sebut. Saya buat contoh dululah. Contoh kita kata hadza kan macam kita katalah hadza tabibun, hadza kitabun. Okey, itu semua dia panggil atau huwa ahmadun, huwa talibun kan? Ataupun ahmad talibun kan? Ataupun at-talibu at-talibu maridun. Yang kita belajarlah sebelum ni, yang kita pelajari sebelum ni ya. Semua tu dia panggil sebagai ya khabar mufrad. Kita faham dah tentang isim ma'rifah, kita dah faham dah tentang khabar mufrad. Khabar mufrad apa dia? Ya, khabar yang bukan bukan jumlah dan bukan syibu jumlah. Okey. Baik. Khabar syibu jumlah pula dia terbahagi kepada dua jenis khabar. Syibu jumlah ni ada dua. Satu dia panggil zaraf, nanti kita akan belajar. Kita tak perhatikan ini dulu. Dan yang kedua lah jarun wa majrurun. Inilah jarun wa majrurun. Dinamakan sebagai syibhu jumlah. Ya, khabar syibhu jumlah. Apa dia jenis dia? Jarun wa majrurun. Ya. Apa tu jarun wa majrurun? Okey. Okey. Saya terangkan dulu. Khabar syibhu jumlah syibhu jumlah. Okey. Khabar syibhu jumlah adalah jar dan sim. Okay. Atau dia panggil sebagai majrur. Apa maksud majrur? Ya. Majrur bermaksud ya, isim yang dibaris bawahkan. Atau kita kata dikasrahkan. Ini yang sebenarnya pelajaran lama ya. Pelajaran lama. Tetapi dia dibawa dengan rupa bentuk baru dalam jumlah. Okey, dalam jumlah. Dulu kita dah belajar dah yang sebenarnya. Kan pelajaran ni. Kalau kita tengok balik lah. Kat mana kita belajar ni? Pelajaran awal dulu. Kat sini isim yang terikat dengan haraf contoh ni ilal madrasah minal masjidi okey, cuba tengok balik. Ini semua dah belajar ni
So, dia ada haraf jar. Lepas haraf jar tu, isim. Okey, macam inilah. Selepas ni mesti isim kata nama baru kasrah di akhir kalimah. So, bermaksud, ya, okey. Macam ala absarihim kita sebut sini. Ni apa dia? Jar. Ni ala ni jar. Absarihim ni. Absari ni adalah jarul majrur. Jarul majrur. Majrurun. Ismun majrurun. Okey, ismun majrurun. Isim majrur. Yang dijarkan. Okey, itulah di antara yang pernah kita belajar sebelum ni. Tapi saya tak detailkan kat situ, kita detail kat pelajaran ni. Okey. Okey. So dia adalah jenis syibih jumlah. Okey, jenis dia lah syibih jumlah. Contoh kita kata, bila kita tanya tadi, macam kita tanya soalan tadi. Kan? Aina Muhammad? Kita pun jawab huwa. Okey, huwa. So kita jawab pula dekat sini dengan jawapan khabar syibhu jumlah. Khabar syibhu jumlah. Iaitu dar wa majrur. Iaitu kita jawab fi. Ingat lepas fi, buat masa ni, pelajaran buat masa ni lah kena letak alif lam. Okey. Fil ghurfati. Ghurfati. So, ini adalah khabar syibhu jumlah. Dia, okey. Macam kat sini saya ada berada di dalam bilik. Okey. Berada di dalam bilik. Dia berada di dalam bilik. Tak payah saya perkataan berada lagi. Ya. Okey. Ada sesiapa yang tak faham? Faham kan? Semua diam je. Itu diam tanda faham lah tu. Mana orang faham? Hah? Faham. Lepas tu nanti kau suruh buat tak kerti pula. Hari ni faham Sebab Ustaz. nama Sudah ni faham pelik. dah. Okey. Okey, tak apa. Tinggalkan dulu. Saya ambil belajar dulu. So, apa sekarang ni? Kita nak belajar lagi. Itulah. Jar majrur yang dia nak ajar kita. Pelajaran ni pendek je. Kan? Dia nak ajar kita itu je. Pelajaran ni. Okay. So, okey. Terusnya, nak bagi tahu tentang pelajaran tentang nama lah. Nama. Nama lelaki dengan nama perempuan. Okey. Tengok. Apa perbezaan nama lelaki dengan nama perempuan? Nombor 1. Ya. Perhatikan ya. Nama lelaki, dia mesti dhammatain. Tengok. Semuanya nama lelaki, semuanya dhammatain. Dhammatain bermaksud nama hujung dia lah. Dhammatain. Ya. Okey. Okey. Nama perempuan, dia tak boleh dhammatain. Dia tak boleh, dia hanya dhammah sahaja. Atau kita kata, ya, untuk nama lelaki, kita boleh letak nanti insyaAllah nama dua baris. Baris yang kedua. Kita boleh letak baris yang kedua. Okey? Atau kita panggil tanwin. Okey? Tak semestinya dia dua baris depan saja. Okey? Secara tak langsung ni, perempuan, kita belajar banyak benda ni. Ya? Kita belajar saraf, kita belajar nahu, kita belajar qawaid bahasa Arab, kaedah-kaedah bahasa Arab. So, nama perempuan je tengok dekat sini. Kan? Macam Zainab. Zainab tak ada ta marbutah.
tapi dia tak boleh ada tanwin. Maryam. Maryam tak ada ta marbutah, tapi dia tak ada tanwin. Okay. Okay. Muhammad, Khalid, semua ada tanwin. Okay. Itu pelajaran yang kita belajar. Boleh faham? InsyaAllah Ustaz. Okay. Okay. So sekarang ni, kita nak bincang satu lagi perkataan. Tadi kita dah belajar perkataan aina. Tapi sekarang ni kita kata min aina. Okay. Min aina. Min aina. Ya. Kita bukan kata engkau datang dari mana. Min dari mana. Min aina anta. Kan. Contoh dia kata min aina anta. Kan. Okay. So bila kata min aina. Ya. Perkataan min aina. Okay. Ingat min aina anta. Okay. Min aina anta. Okay. Dia berartinya engkau berasal dari mana. Okey, ingat min aina anta. So saya tambah kat sini pelajaran baru. Kan? Tentang min aina anta. Okey. Ini saya teruk pelajaran min aina. Ini berkenalan saja dulu ni. Pelajaran untuk berkenalan saja. Okey. So jangan pening-pening kepala lah. Kan? Saya baru beli penerangan, tak apa. Penerangan pertama kita macam blur-blur itu biasa. Nanti bila masuk nanti, kita akan nampaklah pelajaran tu lebih. Min, ingat baris bawah Okay. Min, bukan man Bezakan min dengan man. Min aina anta. Ada soal? Tajuk dia dalam perbincangan lah min aina anta. Okey. Bila kita kata min aina anta, bermaksud kita bertanya tentang apa? Ya. Tentang dari engkau asal dari mana? Engkau asal dari mana? Itu maksud min aina anta. Okey. Itu maksud min aina anta. Okey. Beza. Mungkin kita akan tanya macam kita faham, orang kita tak faham bahasa ni, uslub bahasa Arab. Kalau kita ambil perkataan min, engkau dari aina, perkataan aina lah. Aina ni di mana? Kan? Okey. Tadi kita dah di mana? Kan? Aina di mana kan? Di mana, di manakah kata tempat. Okey. So, kita tanya dekat sini, erti dia, engkau asal dari mana? Engkau berasal dari mana? Bukan engkau dari mana bermaksud macam kita faham, orang Melayu faham. Engkau dari mana bermaksud kita kata engkau datang daripada mana? Bukan engkau datang dari mana. Okey? Kena faham ni. Bukan engkau datang dari mana. Tapi bermaksud kat sini adalah engkau asal dari mana. Ya? Kalau engkau datang dari mana, ya, perkataan lain lah. Min aina jita. Dia kena dengan fi'il. Okay. Nanti kita akan belajar lah tu. Okay. Saya letak je dulu. Tak apa. Okay.
layout. Min aina, nanti kita akan pelajari lah ni. Kita. Min aina jita. Ini baru kita kata erti dia lah. Engkau datang dari mana? Okay? So, bezakanlah. So, jangan kita ingat, oh, kita guna perkataan ni, engkau, ni lain. Engkau datang dari mana? Okay? Ini dua soalan yang berbeza. Ini min aina. Okay? Tentang min aina. Baik. Jangan risau, kita masih dalam pengenalan sahaja. Okay? So, dalam ni juga, dia akan bagi tahu kita beberapa nama negara. Ya? Pelajaran ni juga kita akan belajar negara. Okay. Okay. Saya rasa dah tak ada apa saya nak terangkan. Saya rasa dekat sini saja dia punya pelajaran. Okey, dah selesai lah. Okey, kita cuba dulu. Saya dululah. So, kita ada berapa orang ni? Sepuluh. 10 orang 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Umur Anisah ada ambil ni tak? Ada ambil apa kedatangan? Dah. Okey, baik. Okey, tengok ya. So, saya akan panggil seorang-seorang lah. Nanti kalau aku pilih di sini, apa kata di sana kan? Kalau aku pilih di sana, di sini akan terluka. Itulah masalah dia tu. Jadi, kita mula dengan, siapa nak mula dulu? Orang atas atau orang bawah? Atas Hamimi, Kak Hamimi, kat bawah Zuraidah. Ataslah Ustaz. Atas kamu. Hafsah, kalau J dia cepat ke J dia lambat? J cepat. Boleh tutup. Atas Kak Hamimi. Okey, Kak Hamimi Mansur. Okey Ustaz. Apa khabar Kak? Alhamdulillah sihat. Dah makan? Dah. Okey. Ya. Tengok, baca yang ni Akak baca dan akak jawab. Okey, yang ni. Yang tu. Hmm. Aina Muhammadun Nah, wa fil ghurfah. fil Fil ghurfah. Di ghurfati. mana ghurfati? Di manakah Muhammad? Ia berada di bilik. Okey. So, baik, tutup. Okey, terima kasih. Fi erti dia sekarang ni dekat Kak Mansur, Kak Hamim sebut tadi ialah berada di. Okey, ingat huwa, saya sebut tadi huwa, bila dekat sini antara huwa dengan fi ni ada apa perkataan apa? Beradalah. Boleh je kita nak sebut ni macam perkataan skema sikit lah, dia berada di bilik kan. Tapi boleh je dia di bilik. Boleh je sebut je di bilik pun boleh. Kan? Fil ghurfah boleh. Kan? Orang Arab faham. Tapi nak bagi tahu kat kita, okey, ini adalah tata bahasa lah. Kan? Tata bahasa apa yang perlu ada secara awal asalnya. Okey? Wa fil ghurfah. Fil ya. Ingatlah. So, ghain. Bila sebut ghain ni, ingat hukum ghain ni, tengok balik macam mana nak sebut ghain. Ingat balik Jangan tak sebut. Tengok balik ni, pelajaran ni. Ghain dekat mana? So, lam dia lah. Tengok dekat ni, rada. Okey. Ni huruf ghain. Kan? So, al-ghada, al-ghurfah. So, bila kita baca fil ghurfah. Okey. Seterusnya, siapakah orang yang bertuah tersebut? Okey, kita panggil lah Kak Jamilah lah. Siapa lagi?
Yasirun ni nama orang kan ni? Yang kedua ya Ustaz Ya Kak. Wa aina yasirun. Hmm. Huwa fi al-hammami. Terus Ustaz. Macam Ya, mana ai. fi al-hammami? Macam mana? Kan? Nah, tadi dah sebut Huwa dah. fil hammami. Hmm. Terus Ustaz. Dia Betul. kena- Hmm. Tapi Ma cara mana sebutan bilik air. Tapi cara sebutan tu macam tak sedap je. Fil hammami. Oh, nak sedap, bukan nak betul. Nak bagi betul maksudnya macam itulah. Okey. Huwa Ya, fil ai. hammami. Ha, cakaplah macam orang Arab sikit. Huwa fil hammami. Ha, cuba sebut. Huwa fil hammami. Macam Ustaz geli pula. Pelak peli pula. Bukan Perli, geli pula salah. Oh, sorry Ustaz. Huwa fi Fil. hammami. Ha, cakaplah macam orang Arab, kan cakap macam orang Melayu lah. Belum pergi lagi Ustaz, macam mana cakap Arab? Cakap Arab je, Arab. Okey. Cuba. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Salah. Hammami. Sekejap Ustaz, ni sabdu ya. Huwa fil hammami. Okey, hammam, apa arti hammam? Bilik air kan Ustaz? Bilik mandi. Oh, sorry. Bilik mandi. Ha, hammam, bilik mandi. Huwa fil hammami. Okey. Baik. So, Maman. Ustaz, Yasirun ni maksudnya nama orang ya? Ya, Kak. Ha, boleh letak Lelaki nama kan? anak. Ya, betul. Boleh nama letak Yasir. anak nama Yasir. Boleh. Boleh letak nama cucu Ya. Yasir. Boleh. Yasir. Bila pula Okey. Okey, Kak Mahani Mansur. Kita ada dua Mahani Ya, Kak. Okey, Kak. Apa khabar, Kak? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Okey, Kak. Okey, nombor 3 ni, Kak. Wa aina Aminah? Bukan Ya, salah sebutan. Sebut je betul. Aminah tu. Okey. Aminah. Dia tu A tu panjang tu. Wa aina Aminah? Hmm. Ya fil matbakhi. Naam. Tarjimi. Dan di mana Aminah? Dia berada di dapur. Nah, ya fil matbakh. Okay. So, wa aina Aminah? Wa aina Aminah tu ya fil matbakh. So, dekat sini. Kita tengok dekat sini. So, pelajaran antara lain. Bila kita sebut Muhammad, jawapan dia huwa. Kita nak beritahu dia lah. Ya. Huwa. Bila kita kata Aminah, jawapan dia hiya. Ya. Hiya fil matbakh. Ma makna matbakh? Kak Mahani? Mansur? Dapur. Okey. Okey. So, kalau kita tengok nanti insya-Allah matbakh ni kita boleh dapat dia, kita akan belajar juga matbakh tu. Dia asal kata daripada kata apa? Tabakha. Siapa belajar dah tahu asal kata, dia akan nampak lah benda ni. Tak belajar asal kata, tak faham asal kata, dia tak akan nampak. Okey? Masak kan Ustaz? Memasak. So, ni bahasa Arab ya. So, nama tempat dia boleh guna juga. Al-matbakh. Ustaz, Al-matbakh. Naam. nak tanya, tadi kata Ustaz kata kalau nama orang kan dia tanwin kan? Okey. Yang Betul. kenapa Aminah tu tak tanwin? Itu saya sebut tadi. Sebab Bermaksud dia kita tambah tak putih, jelas. Bukan. Saya ulang sekali lagi. Sebab tu saya tanya tadi. Faham tak? Faham. Diam semua kan? Okey. Saya sebut. Perhatikan baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Bagus juga soalan ke tidak? Kita pun tak tertanya kan? Okey. Saya kata nama lelaki bertanwin. Nama lelaki bertanwin. Nama perempuan tidak bertanwin.
dah faham Ustaz. Okey Kak. Okey. Okey, saya masuk balik. Al-matbakh. Okey, al-matbakh. Okey, al-mat. Oh, dia kena tali tulisan ni. Dia kena masuk juga. Sukun. Bentar Dia nak kena sukun. Oh, baru dia jadi. Matbakh. Al-matbakh. Ia asal kata daripada perkataan. Ingat macam nampak tak? Kita dah belajar. Okey, cuba kita tengok kamus. Al-matbakh. Apa nak buang? Kak Zuraidah. Tadi Kak Zuraidah. Apa nak buang Kak Zuraidah? Tadi baru belajar. Alif lam. Semalam. Buang lepas tu. Kau buang alif lam. Buang alif lam. Dapat lah. Tobaha, tabaha, tobaha. Matbakh. Buang mim. Buang mim. Oh, mim. So Mim. barulah kita dapat tobakha. Okey. Alif lam dengan mim. Okey. Baik, kita tengok perkataan tobakha. Buka kamus, cek kamus. Buka kamus. Tobakha apa dia? 203 Ustaz. 203. 203. Baik, kita buka muka surat 203. Kita akan jumpa perkataan dia tabakhayat bahu. Sad ba ta. Okey. So, nampak tak pentingnya kita belajar dulu. Pelajaran awal kita belajar. Ya, apa sebab kita belajar tu semua tabakhayat bahu. Okey. Memasak. So, okey. Tabakha. Asal kata perkataan tabakha. Yatbahu. Okey. Okey. Jadi matbakh ni nama dia tempat memasak. Tempat memasak. Kita specialkan dapur. Okey. So al-matbakh tempat memasak. Nanti kita akan belajar ni dipanggil sebagai isim makan. Isim makan. Tadi kita dah belajar isim apa? Isim fa'il. Kita dah belajar apa dia? Isim maf'ul. Kita dah belajar apa dia? Syibhu jumlah. Okey. So sekarang ni kita dah nak masuk kepada satu lagi bentuk yang mana pembentukan tersebut daripada asal kata yang menamakan kepada sesuatu yang lain. Matbakh tu adalah dapur. Baik. Ya, alhamdulillah. Okey. Man. Okey, kita tengok lagi. Siapa sekarang ni selepas Kak Mahani, Kak Wan Mahani. Ya Ustaz. Ni Kak. Itra'i. Tak tahulah betul ke tak ni. Lama dah. Belum apa-apa lagi. Dah selender lah. Okay, Ainal kitabu. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Huwa al maktabi. Huwa al maktabi. Naam. Jahid. Tarjimi. Di mana buku itu? Dia di atas meja. Iyalah. Kita bahasa kita mana ada perkataan iya kan? Iya di atas meja. Okey. Bahasa kita iyalah jangan kita ganti dia. Okey baik. So majam'u maktabin. Maktabi jam'uhu kutubun. Betul tak? Salah Makatibu. Betul. Makatibu. Okey. Majam'u kitabin. Majam'u kitabin. Dia dah tak kena soal bahasa Arab dia pening. Tadi aksun ni. Bukan. Pening dah. Ustaz tanya apa tadi? Okey, soalan pertama, majam'u maktabin. Majam'uhu maktabin. Apakah jamak? Jam'uhu makatibu. Jam'uhu makatibu.
Soalan tsani, soalan kedua. Ma jam'u kitabin? Oh, jamuhu kutubun. Jam'u kutubun. Naam, sahih. Baik, mumtazah. Okay, baik. Okey. Itulah penting-penting lagi. Kena kelang kabut. Okey. Jangan marah Saya harap tak marah, tak serik lah. Ada, tak marah. Okey. Okey, Sumaman. Sumaman. Kemudian siapa sekarang ni? Selepas Kak Wan. Kak Romani lah. Kak Romani. Iqra'i. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Tak cantik. Cuba ulang balik. Tanya. Wa aina sa'atu? Wa ainas sa'atu? Naam. Macam orang Arab lah sikit. Okey. Huwa 'alal maktabi. Huwa? Hiya 'alal maktabi. Hiya 'alal sariri. Apa yang kelang kabutnya ni? Hari ni bersing lah Ustaz. Hari ni kena bersing. Allah. Kepala pening, Oh, bingai lah tu. Bingai. Memang pening sikit Ustaz. Memang ya macam tu. Oh, Makan ni Benadryl. apa ni? Apa Booster. Oh, booster. Okey. Akak pun bingai lagi ni. Okey. Baik. Saya disebabkan saya ni di kalangan orang kaya, so saya dah pakai Pfizer, so saya tak kenalah booster tu. Okey, baik. Tunggu 6 bulan lagi Ustaz. Oh, 6 bulan lagi Oh, lambat lagi Kak, 6 bulan. Anak pun dah keluar dah Kak, 6 bulan. Okey, here tengok ni, as-sa'ah. Soalan dia as-sa'atu. So, sa'ah adalah isim. Isim yang mana isim tersebut ada ta marbutah. Perhatikan. Ya, as-sa'ah. Dia orang tanya sekarang, di mana jam? As-sa'ah. Saya tak minta terjemahan Okey. Tak terjemahkan. Okey, as-sa'ah. As-sa'atu. So dia ada ta marbutah. So mana-mana isim yang ada ta marbutah. Okey, nama-nama benda yang ada ta marbutah, dia adalah jenis perempuan. Feminin. Okey. So bila nak jawab dia, walaupun dalam bahasa kita ia, tapi dalam bahasa Arab kita guna hiya. Okey? Hiya. Okey? Okey, ala sariri. Okey? So macam kita tengok dekat sini, selepas haraf jar, semuanya yang pertamanya kita belajar kat sini lah, selepas ni mesti isim tu mesti alif lam. Kan? Aina adalah soalan berkenaan dengan tempat. Okey? Tempat. Okey, di mana tempat. Sebab tu kita kata tadi tentang aina ni apa dia? Ismul istifham lil makan. Ismul istifham lil makan. Okey, kata tanya tempat. Tempat tu namalah. Tempat tu namalah. Baik. So, bila kita tengok dekat sini, okey, kembali balik. So, antara pelajaran lagi, selepas bila tanya ni aina, apa dia, kemudian jawapan ni kalau kita nak jawab dekat tempat, maka kita kata fi, lepas haraf jar tu ada alif lam. Okey, alif lam. So, macam ghurfah, kita tahu, okey, kita tahu ni al-ghurfati, al-hammami, al-matbakhi, al-maktabi, as-sariri. Okey. So ingatlah tentang hukum alif lam. Tentang hukum alif lam. Mana yang alif lam syamsiah, mana alif lam qamariyah. Okey. Ainal kitabu, huwa 'ala al-maktabi, wa 'ala as-sa'atu hiya 'ala as-sariri. Okey, baik. So ini adalah matbakh. Al-matbakhu dapur. Al-matbakhu dapur. Okey. Okey. So, dekat sini ada 2 soalan. Okey. Jawapan dia mesti ambil daripada, bukan pandai-pandai tapi ambil daripada apa yang diberikan di atas.
Okey. Okay, baik. Saya akan tanyalah. So, perempuan akan tengok dekat sini dia ada berapa soalan? 2. Okey, cantik, banyak soalan. Okey. Ready? Man? Okey. Kak Siti Rukiah. Ustaz nak tanya Ustaz. Naam. Sendiri tu apa maknanya? Katil Kak. Oh, Awal-awal pelajaran katil dah tapi belajar tak- tarir Kak. Macam tak logik pula. Macam Ha. jawapannya di mana jab? Di atas katil. Oh, Yelah, dah atas, buka okey, baju semua. Dah logik lah jadi dia. Okey soalan Ustaz. mesti berkaitan dengan jawapan mesti berkaitan dengan apa yang ada dekat atas. Okey, jangan keluar daripada konteks. Okey. Iqra. Okey, dia kata ajib an al-asilati al-atiyati. Jawab tentang soalan-soalan yang berikut. Okey, baca dan kemudian jawab. Berikan baris semua ya. Berikan baris semua. Jangan tergantung. Okey, naam. As-soalul awal. Soalan pertama. Soalan pertama, aina al-kitabu? Tamu aina al-kitabu. Ini bukan betul. Salah. Macam mana? Macam mana? Ainal al-kitab. Ainal kitabu? Naam, aina al-kitabu. Naam. Huwa alal maktabi. Sahih am la? Okey. Kitabu huwa 'ala al-maktabi. Naam, sahih. Okey. Tarjimi. Di manakah buku itu? Dia di atas meja. Bukan dia. Ya. Kalau dia nama atas orang meja. kan? Okay. Untuk dia orang di kan. atas meja. Okey. Baik. So, jahit. Okey, summa man. Kita tengok lagi siapa. Kak Zubaidah. Assalamualaikum Ustaz. Salam telah. Ummu Anissa mana? Hilang dah. Dah keluar Ummu Itulah, Anissa. ingat Umar Nisa tadi. Tak apa. Okey. Okey. Silakan. Aina Muhammadun wa fil ghurfah. Habiskan baris. Aina Muhammadun wa fil al-ghurfati. Salah. Macam mana? Salah? Betul tapi salah. Betul tapi salah. Macam mana? Aina Muhammadun Betul. wa fil ghurfati. Naam. Bagulah betul. Di manakah Ahmad? Dia di dapur. Berada di dapur. Dapur ghurfah? Dia berada di bilik. Sorry. Kabul. Okey Ustaz, thank you. Wa fil ghurfah. Jahid. Okey, mumtazah. Okey. Kita tengok Wa fil ghurfati. Summa man. Tengok dekat sini. Siapa lagi? Zubaidah. Okey. Kak Jamilah. Kak Jamaliah. Okey, saya Ustaz. Baik Kak, baca Kak. Ini apa ni? Aina sa'atu. Salah. Sebut betul. Aina sa'atu. Mana sa'atu? Ainal. Bukan. Okey, tengok dekat sini. Aina sa tu yang panjang. Aina sa'atu. Aina sa'atu. Okey, naam. Ajib. Hiya ala sariri. Naam. Tarjimi. Tarjimi. Apa ni? Apa tu? Terjemahkan.
Oh. Aina Sabili. Ya Aina Sabili. Dia di atas katil. Apa soalan dia apa? Apa ni? Dan di mana? Mana ada dan? Wa aina ni? So di mana? Ada dan. Oh, buku perempuan ada Y. Yang ni tak ada. Yang belakang tadi ada. Tak ada. Di manakah Sa'a? Apa ni Sa'a ni? Apa ni? Sa'a ni nama Ustaz. Jam. Saya sebut tadi jam. Oh, jam. Di manakah jam? Jam. Jam apa? Di manakah jam itu? Okey. Betul? Dia di atas katil. Ia Ia di atas katil. Naam. Okey. Jaid, mumtazah. Okey, Semaman, Kak Zuraidah. Aina Yasirun. Naam. Huwa fil hamami. Huwa fil hammami. Yep. Okey. Tarjimi. Di mana Yasir? Dia di dalam bilik mandi. Saya rasa macam ada kekurangan. Ulang balik tadi bahasa Arab dia. Aina Yasir? Yasirun. 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 Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Okey, huwa fil hammami. Okey. Baik, mumtazah. Okey. So apa saya nak perempuan buat? Okey, kita akan ulang lagi pelajaran ni akan datang. Okey. So sebab kita tengok macam sangkut-sangkut dia kan. Okey. So nanti usahakan baca, nanti saya akan tanyalah. Dia ada soalan sini banyak, tak apa insya-Allah. Kita cuba lagi beberapa soalan. Okey, kembali balik kepada siapa tadi? Dah habis dah kita kat sini. Kak Hamimi Mansur lah. Siapa lagi kan? Okey Ustaz. Enam. Nombor mana? 5 ya? Enam. Jap. Aina Aminatu. Boleh jawab dah. Ia fil mutbah. Mana dia mut? Ada mat. Ia fil matbah. Mut tu mati tu. Mut tu. Dia pergi mati. Di manakah Aminah? Dia berada di dapur. Dia ada di dapur. Okay, ulang lagi sekali. Tak puas hati lah. Tak puas hati yang mana? Ulang balik semua. Aina Aminatu. Naam. Ia fil matbah. Betul Matbah. tak bunyi? Tak. Apa yang tak betul? Okey Zat. Tak okey. Tak okey. Apa yang tak okey? Ia fil. Ulang balik. Aina Aminatu. Okey. Ia fil matbah. Matbah. Lepas haraf jar kenapa? Apa syarat? Apa selepas perkataan lepas haraf jar? Haraf jar alif lam. Lagi? Baris bawah. Dah baris bawah di mana? Kha. Betul. Iyalah. Ustaz dia ambil macam tak betul. Cuba sebab tu yang saya tak puas hati tu. Cuba cari. Okey Zat.
Lagi Maknanya tengok. tak payah kan? Makna tak payahlah, dah bagi tahu dah tadi. Oh, cik. Okeylah. Okay. Saya start. Okey. Okay, so Maman. Kak Jamilah. Aminah fil ghurfah. Lagi seorang. Nak kena sebut ke? Okey. Itu yang kita bincang pada tadi dah tadi. Aminati fil Ati masa bila jadi T pula. Aminah tu. Sorry Ustaz. Ada A ni. Aminatu fil ghurfati. Naam. Fil. Fil ghurfati. Jawapan dia? Naam. Salah lah na'am. Mana boleh na'am Aminah bukan dekat. Apa maksud dia Aminah tu fil ghurfah? Apakah Aminah dalam bilik? Ya lah Ustaz. Ya ke? Tengok balik jawapan. Oh, nak kena tengok jawapan ni ya? Saya dah kata dah. Jawapan tu mesti ikut soalan. Pandai-pandai ya. Jangan pandai-pandai. Saya dah cakap dah tadi. Okey. Jawapan dia la. Ya fil matbahti. Aduh, nyebutnya. Sekejap Ustaz ulang balik. Nak dari awal nak jawapan je lah ya. Tak. Dari semua. Ini peluang mendera akak ni. Amin. Okey, tak apalah Ustaz. Aminatu fil ghurfati. La hiya fil matbahi. Cuba lancarkan. Okey, nanti kejap lagi besok seminggu depan saya akan tanya lagi. Semua orang kena lancarkan ni. Contoh dia kata kat sini. Aminatu fil ghurfati. La. Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. InsyaAllah lah Ustaz. Okey. So apa pasal tahun depan pula? Minggu depan. Okey. Nak cuti lagi dah tu. InsyaAllah. Okey, Kak Mani Wan. Kak Wan Mani. Saya Ustaz. Nombor apa? Nombor berapa? Dah tak tahu dah nombor apa dah. Nombor 7. Ayah sirun fil matbakh. Macam mana hilangnya? Matbakh. Mana? Matbakh apa? Isi ni hilang Al-matbakhi. Ya. Ulang. Ayah sirun fil matbakhi. Naam. La. Wa fil hamami. يسر في الحمام صحيح؟ هل يسر في الحمام؟ يسر في الحمام صحيح. نعم صحيح. اوكي طيب. اوكي ثم من؟ ترجمي. Oh, mana tadi tu? Adakah Yasir di dapur? Adakah Yasir berada di dapur? Tidak. Yasir berada di bilik mandi. Okey. Baik. ثم من? Kak Romaini. Okey. Man fil ghurfati? Naam. Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Terjemi. Siapakah berada di bilik? Muhammad berada di bilik. Baik. ثم من? Kak Siti Rokiah. Nombor 9. Waman. Naam. Nombor 9 kan Ustaz? Okey. Naam. Waman. 6. Naam. Naam. Ya. Okey. Naam. Okey. Waman fil hammamu. Kenapa dia hammamu? Hammami, sorry. Sorry. Jar. Jar majrurun. Majrur ya.
Lepas tu jawapan dia waman fil hammami. Tak dapat lah Ustaz. Macam mana Ustaz? Apa soalan dia? Okey, soalan dia apa? Dan siapa di bilik air? Ya, jawapan soalan dia. Lepas tu nak bagi jawapan tu tak pandai lah Ustaz. Siapa di bilik Dan air? Semua siapa soalan di dia. bilik air? Dia tanya siapa di bilik air. Huwa. Huwa. Siapa huwa? Siapa huwa? Siapa huwa tu? Huwa tu orang lah. Okey. Dia kata man fil hammam kan? So okey, soalan dia kat sini. Dan siapa di dalam bilik air? Okey. Soalan dia. Ni tengok ni. Tengok skrin. Huwa. Siapa bilik air? Adakah huwa? Yasirun. Dekat ni. Kita nak bagi jawapan dia macam mana? Tadi jawapan dia macam mana? Aina yasirun. Mana pula? Aina tu apa soalan? Soalan. Man tu soalan. Huwa man. Siapa huwa? Yasir lah. Dah akak tak sebut pun Yasir. Orang tu tanya siapa dekat Yasir, okey. Yasir fi Yasirun fi al-hammami. Okey lah tu. Okey, Yasirun fil hammami. Kan? Man fil hammami wa man fil hammami. Yasirun fil hammami. Senang je. Tak dapat nak cakap buat macam tu slang Arab Ustaz. Sel Melayu. Kena Aina Yasirun. Nak kena meja dulu. Man fil hammami. Ni bahasa Melayu ni. Man fil hammami. Yasirun fil hammami. Yasirun fil hammami. Hammami. Naam. Okey. Man. Kak Zubaidah. Assalamualaikum Ustaz. Rahmatullah. Okey. Ni baru ni. Maza. Ashar. Ruknul ashar. Okey. Maza alal maktabi. Okey, saya bagi tanya dulu. Okey, sini ada perkataan maza. Ini pun saya tak perasan tadi. Okey, maza ni adalah soalan apakah itu? Apakah itu? Apa dia? Maza? Apakah itu? Okey. Okey, apakah itu? Soalan maza, apakah itu? Kalau apakah? Kan? Maza, apakah itu? Okey, teruskan. Okey. Maza alal maktabi. Wa alal maktabi. Wah. Apa maksud Wa maza? alal maktabi. Apa tu maza? Apakah itu? Apa yang huwa pula? Jawapan dia huwa. Ya. Oh, ya. Macam mana nak jawab? Tengok ya. Okey. Maza al-maktabi. Apa yang benda di atas meja tu? Okey, dia cakap macam ni nak. Apa benda yang di atas meja tu? Soalan dia macam tu. Buku. So jawapan dia? Huwa. Mana boleh huwa? Tak ada huwa. Okey. Sama macam soalan Kak Siti Rokiah ni. Dia pusing soalan tu. Okey. Teruskan. Semula ke? Ulang. Apa jawapan dia? Okey. Maza alal maktabi.
Alkitab. Okay. Alkitab. Alkitabu alal maktabi. Alkitabu al-katabi. Alkitabu alal maktabi. Al-katabi. Maktabi. Al-kitabi. Alkitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Okey, persoalan Okey. okey. Kita ambil dari seorang ke sama Kak? Okey, Kak Zuraida. Ya. Soalan 11. Maza alal sariri. Okey, ala macam mana? Ala kalau dia masuk kalau alif lam macam ni. Alal. Ala apa? Alas. Alas, alas sabdu kat sini. Okey. Maza halas sariri. Alas sariri, alas sariri. Alas sariri. As-sa'a. As-sa'atu. 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 As-sa'atu ala sari. Alas sariri. Alas sariri. Alas? Alas sariri. Alas sariri. Bukan sari tu tau, sariri. Alas sariri. Okey. Terjemah. Apakah di atas katil? Sebuah jam di atas katil. Tak boleh. Ada jam di atas katil. Jam di atas katil. Di atas katil. Jam di atas katil. Okey. So baik. Nanti saya akan tanya lagi perempuan. InsyaAllah soalan-soalan ni kita akan ulang balik pada minggu hadapan. Jangan ponteng Ustaz nak tanya satu Ustaz. Silakan. Yang soalan nombor 10 dengan nombor 11 tu, maza tu, apakah itu? Dulu kita belajar mazalika. Apa beza dia tu Ustaz? Atau ni short ke apa? Dia short yang sebenarnya. Maza ni, apakah, dia sama je apakah itu. Apakah itu. Atau kita kata, kita tak payah sebut mazalika. Tak ada. Tak ada. Maza sajalah. Maza. Sajalah short. Okey, terima kasih Ustaz. Nanti kita akan belajar ini juga nanti. InsyaAllah saya akan terangkan minggu depan. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama Kak.